Sebab apa? Tiga ni adalah satu prinsip ataupun syarat macam mana nak berhenti perkara. Sebab tiap-tiap apa yang kita nak buat, benda baru dalam hidup ataupun nak tinggal benda lama, dia mesti ada syarat-syarat dia. Mesti ada rukun dia. Kalau kaedah keagamaan ni dia panggil rukun lah. Kalau perjalanan hidup ni pun tak ada juga ikatan dengan rukun-rukun kehidupan ni. Jadi kalau tak ada tiga perkara ni, memang sukar. Jangan haraplah. Ayolah kata saya. Memang tak boleh punya. Tapi kalau ada tiga perkara yang kita share sekejap lagi, insya-Allah sedikit sebanyak membantu anda dapat berhenti ketum dadah dan koroi. Okey, baik, tolong share, tolong komen. Tolong share. Assalamualaikum, selamat pagi Nur Syafiqah, Siti Sakinah, Omar Muhammad. Selamat pagi semua. Yang pertama sekali, saya lebih kurang dalam 10 minit kot, insya-Allah. Okey, baik. Untuk kebaikan anda semua, tolong share, tolong war-warkan kepada kawan-kawan kita di luar sana. Sebab apa? Ada juga yang nak berhenti tapi masih mencari jalan yang cepat ataupun jalan yang selamat bagi dia. Sama ada polis pegang, sama ada nak buat sendiri. Ketiga-tiga ni pun dia main peranan juga lah. Okey, baik. Yang pertama, memang benda ni nampak mudah tapi payah bagi orang di dalam penagihan. Kalau diri yang telah rosak, bermakna niat dia kena ada satu azam, dia nak bina semula dalam perjalanan hidupnya. Itu first yang pertama. Dia mesti ada niat, ada tekad, ada azam untuk nak bina semula diri. Bermakna diri yang sebelum, bermakna ada rosak, ada calak, ada kemek dan sebagainya. Jadi dia perlu repair. Dia perlu repair, perbaik balik dan perkemas kini. Kalau tak, dia tak boleh berjalan. Percayalah kata saya, tak boleh berjalan. Sebab apa? Orang yang berhenti adalah orang yang kuat, orang yang hebat, orang yang telah dipandang oleh Allah Ta'ala. Sebab apa? Nak berhenti benda ni bukan kita boleh cakap saja. Dia nak berhenti benda-benda ni semua, dia bergantung kepada Allah kasih kepada kita. Bila Allah kasih kepada kita, makna kata kita dah dapat satu peluang untuk membina semula. Jadi kena ada tekad untuk nak bina semula dalam perjalanan hidup. Dalam usaha sama, dalam masa dia nak membina hidup dia tadi tu, nak bina semula diri dia daripada segi pelbagai lah, dia nak bina diri dari segi apa. Tapi kita khususkan di sini, dia nak membina diri daripada ketagihan, ketum dadah dan koroi. Jadi yang kedua, syarat yang kedua ni pun tapi mungkin susah, mudah-mudah. Mungkin saya tak cakap pun orang tua-tua dah pesan, ataupun guru kita, kawan-kawan kita dah pesan. Perkenalkan kawan yang satu channel dengan dia. Berusahalah, carilah jalan. Sebab apa? Anda sendiri tahu kawan anda macam mana, bagaimana. Kalau lagi tak mencari jalan ni, memang susah. Susah sangat-sangat. Sebab apa? Kawan adalah satu tune kita ataupun satu pengaruh kita yang besar dalam perjalanan hidup. Pasal apa? Kawan ni dia banyak kategori dia. Kawan masa kecil, kawan masa sekolah. Kawan masa kecil saja, lepas tu habis. Kawan masa sekolah, habis sekolah, habis kawan. Kawan masa kerja, habis kerja, habis kawan. Kawan masa bisnes, boleh bersembang dan boleh tanya apa-apa pun. Kawan ni dia segala-galanya. Baik mereka, baiklah kita. Tak baik mereka,
bahaya kita. Kalau kita iman kuat, kalau kita yakin kita punya diri dan pendirian kita kuat ataupun teguh, tidak ada masalah. Berkawanlah dengan siapa pun. Sebab apa? Di sini dalam konteks kawan yang berlaku hampir 80% mengikut kawan. Dalam kita kaji, dalam yang mai dekat kita, hanya 20 saja yang diri dia sendiri. Memanglah semua pun berpunca daripada, tapi faktor adalah kawan. Jadi berapa banyak kawan baik kita dan berapa banyak kawan yang kurang baik, itu tuan-tuan dah boleh nilai sendiri. Sebab apa? Kalau dia kaki, kita kata ketum dadah koroi air apa ni, mustahil dia nak berkawan dengan orang-orang masjid. Mustahil dia nak berkawan dengan orang tua-tua yang boleh membimbing dia. Mustahil dia boleh berkawan dengan orang yang menuntun ilmu. Salah. Dia berlaku tapi sikit. Dia akan berkawan di kalangan mereka. Sebab itu banyak dalil-dalil yang menyatakan di kalangan mereka, di kalangan ni bermakna satu tim, satu puak. Jadi Islam juga mengajak tentang berjemaah tadi tu. Kawan tu salah satu konteks berjemaah. Jadi jemaah tu kita nak tengoklah yang macam mana. Kita kata seronok saja, mana kata tidak dinamai jemaah. Jemaah dia ada pesan memesan, dia ada untuk upgrade kita punya diri, insya-Allah. Farhan, Muhammad Farhan. Assalamualaikum Muhammad Farhan. Okey. Dia syarat yang kedua, dia kena tinggal kawan. Dia mau tak mau dia kena tinggal kawan, tu je. Benda seorang-seorang ni apa pun tak jadi. Benda tadi tu dia jadi dengan keadaan ramai ataupun mendapat sokongan. Itu perkara simple sangat yang kita nak bagi tahu pada pagi ni. Okey, baik. Yang ketiga ni pun nampak mudah, tapi susah. Semua yang tiga-tiga perkara ni berlaku di atas diri tiap orang. Tak kira lah penagih ataupun tak, mesti berlaku. Jadi benda ni memang boleh bercakap, tapi nak buat dia susah. Mau tak mau kena juga. Pasal apa? Benda ni mau ataupun tak memang wajib kena. Tapi kita nak bagi tahu tentang pemulihan ketum, koroi dan dadah ni. Yang ketiga ni makan ayat mata sikit. Pasal apa? Tak ramai. Lepas tu dia memerlukan kesukaran. Memang benda tu wajib bagi kita, tapi sukar. Yang ketiga, dekatkan diri dengan itu. Memang semua orang cakap lah. Jadi tiap-tiap penagih, ketum, dadah dan koroi, dia kena berusaha dekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam mana cara nak dekat dengan Allah Taala? Boleh carilah banyak di luar sana. Banyak lagi ustaz-ustaz, guru-guru yang boleh membimbing. Banyak lagi teknologi handset, WhatsApp, macam-macam YouTube dan sebagainya untuk kebaikan yang boleh support, boleh menjadi benteng, boleh menjadi kita kata pertahanan dalam perjuangan kehidupan kita hari ke hari. Ini penting, dekatkan diri dengan Allah. Kebanyakan kita tengok jauh. Bila jauh diri kita dengan Allah, maka tak ada tuan yang menjaga diri. Bukan kata dadah, ketum dan koroi saja, lebih pada tu pun boleh jadi. Sebab apa? Tuan dah tak ada. Tuan dah tak ada nak jaga kita, memang jawapan dia hancur. Bila manusia jaga manusia, jawapan dia hancur. Pasal apa? Manusia kena Allah jaga, baru lepas. Kalau manusia sama manusia jaga, memang hancur. Buatlah apa pun. Jadi syarat yang ketiga, dekatkan diri dengan Allah. Berbagai-bagai jalan dan kaedah untuk nak buat macam mana nak bagi dekat diri dengan Allah supaya Allah mempelihara
Sebenarnya Allah memperihara ni memang magic, lain tak sama dengan yang tidak ada bantuan daripada Allah. Sebab apa, banyak di sini bila dia start buat rawatan dengan kita banyak up diri diorang, kita bagi semangat dan kita bagi macam mana jalan untuk kesedaran diri kita dengan hina, dengan tak ada apa, dengan semua cukup. Jadi mai pasal kita besar, boleh nampak, boleh kita cerdik, boleh fikir dan sebagainya, kita berniayai diri kita sendiri. Jadi tak ada jalan melainkan dia kena dekat diri dengan Allah. Termasuk bukan kata ketum Quran saja, termasuk diri saya dan diri semua lah. Sebab apa? Bila tuan diri menjaga diri, dia benda yang nak jadi pun boleh tak jadi. Benda yang rasa pun nak, dia boleh jadi tak rasa nak. Itu kelebihannya. Sebab apa? Kita follow up balik, kita tengok macam mana. Dia kata duduk depan pun tak mau. Dulu ni bukan kata duduk depan tak ada, pergi cari. Tak ada dalam peti air. Sanggup pergi cari 12 pagi, 12 malam, 1 pagi, 2 pagi sanggup pergi cari. Lah ni ada depan mata, heran tak heran. Ada seorang customer batu tu, dia tu memang power punya batu. Tapi lah dia kata, apa Cik Zaki, ada berapa G di depan pun hampa hisap lah, aku nak tengok sahaja. Bermakna kekuatan daripada Allah telah memilih simpulan ataupun insan itu. Bukan senang kalinya. Jadi yang ni yang kita dalam rawatan dan ataupun kita kata teknik share pada pagi ini kepada orang-orang, rakan-rakan yang nak berhenti ketum dadah dan koroi. Kena ada 3 perkara ni. Kalau tak ada 3 perkara ni, jangan mimpi. Saya boleh katakan jangan mimpi. Bolehlah. Boleh angan-angan saja nak berhenti, tapi tak ada jalan sudah dan tidak ada noktah bila, bagaimana. Pasal apa? Benda ketiga ni tak ada. Sebab apa? Semua benda perkakas, benda yang tak elok masuk melalui diri kita. Kadang-kadang kita tahu benda juga ni. Benda ni salah ni, aku buat juga ni. Benda ni tak kena, benda ni macam ni. Mana diri kita tahu. Kita tak boleh move on dari kita. Kita ada jawapan dia yang tersendiri. Jadi jawapan yang tersendiri itu mestilah berbalik kepada Allah. Yang tak pernah buat langsung 5 waktu, macam mana Tuhan nak jaga. Jadi jaga balik, insya-Allah. Sebenarnya tuan-tuan adalah orang yang hebat. Orang yang berhijrah ni adalah orang-orang yang Nabi suka berhijrah. Hijrahlah daripada segi apa konteks pun. Daripada segi kehidupan, segi minum, pakai, hidup bersyariat ni. Jadi buatlah, tumpang masih awal, tumpang masih banyak masa yang diberi oleh kita buat satu perubahan. Okey, baik. Cukup sekadar tu 3 teknik bagaimana nak berhenti ketum dadah dan koroi. Sekiranya yang berminat boleh tinggalkan nama phone ataupun ambil nama phone stokis berdekatan dengan anda. Oleh Pulau Pinang, Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu dan nama phone saya sendiri 017 4744 757 017 4744 757. Okey, baik. Cukup sekadar tu. Saya nak mohon maaf kepada anda semua. Ya, Tuan Syah, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum Ruzaini. Selamat pagi Zulkarnain. Terima kasih yang menonton. Maaf sekiranya terkasar bahasa ataupun salah banyak dalam perbicaraan, tergusir hati dan sebagainya. Jadi saya nak mohon maaf sekali lagi. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.